Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, amin. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter 6, okay, linear equation. Okay, sebelum kita proceed lebih, kita akan lihat dulu apa yang kita akan belajar. Okay, yang pertamanya, what is the linear equation? Okay, dalam syllabus, dalam syllabus matematik nanti, equation awak akan belajar 4 jenis. Okay, yang pertamanya linear, yang keduanya quadratic, quadratic equation. Yang ketiganya reciprocal and cubic equation. So for one ni biasanya kita akan belajar linear equation. Okay, apa syarat dia? Okay, sebelum kita pergi lebih ni, kita akan lihat apakah syaratnya. Okay, so syaratnya, let's say linear equation can be write as y equal to mx plus c. Okay. Okay, syarat yang pertama dalam linear equation adalah highest degree if darjah yang paling tinggi, highest degree 1. Okay, so degree dia, okay, degree yang highest dia adalah 1. Contohnya y ini degree yang paling tinggi adalah 1 lah kat sini. Kuasa 1 orang kata. Okay, kalau awak tengok kat sini pun sama. X pun kuasa 1. Okay, so apa di sebalik M and C? Okay, so M kat sini. Okay, nanti kita akan belajar satu-satu lah. Yang ni dah advance dah sekat. Ni conclusion dia lah maknanya. Okay, M kat sini bermaksud gradient. Okay, gradient. Ada orang panggil gradient. And then another term is slope. Okay, apa maksud gradient? Okay, maksud gradient adalah dia melibatkan 2 point. Okay, let's say point 1 adalah x1, y1, point 2 adalah x2, y2. Okay, so gradient can be described, okay, using the formula iaitu m equal to 1 to y2 iaitu titik y yang kedua tolak dengan titik y yang pertama bahagi dengan x2 tolak x1. Okay, atau sebaliknya. Okay, atau sebaliknya bermaksud y1 tolak y2, x1 tolak x2. Okay, ini maknanya M, stand for gradient or slope. Okay, and then what is the by the C? C bermaksud y-intercept. Okay, y-intercept. Okay, iaitu persilangan pada paksi Y. In general. Okay, so hari ni awak kena ingat. Okay, linear equation yang pertamanya highest degree dia adalah 1. Dia kuasa 1 je. Dia tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Okay, tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Okay. So dekat 1 ni kita lebih kepada basic tu. Okay, and then nanti saya akan guna satu formula yang dinamakan sebagai BODMAS. BODMAS. Nanti saya sebut BODMAS, awak dah tahu. Bukan awak pakai BODMAS ataupun mungkin sekolah awak pakai Kubadadato. Kuba kurungan bahagia Datato. Whatever lah. Okay, sama je lah. Ni bahasa Melayu, ini bahasa Inggeris. Kubadadato Let's say B stand for bracket. Okay. D stand for divide. Okay, M stand for multiple. A stand for addition.
and S stand for subtraction. Okay, so saya akan guna BODMAS. Okay, saya akan guna BODMAS. Okay, BODMAS ini ini bukan method ini adalah tips. Okay, BODMAS ini adalah tips. Okay, adalah tips Nanti saya akan terang lebih lanjut. Okay, next. Okay. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Linear equation one variable. One variable. Okay, satu pun boleh ubah. Okay, linear equation in one variable. Okay, dalam satu pun boleh ubah. Okay, so ditanya kat sini. What a linear equation in one variable? Okay, so dia justifikasi dia menggunakan diagram. Let's say diagram A equal to diagram B. Okay, amount of money in diagram A equal to amount of money in diagram B. Kalau kita tengok betul lah, RM100 bersamaan dengan 2 keping RM50. Tengok, the equation stay equivalent okay. So, what are linear equations in one variable? Okay, di keyword kat sini, keyword dia kat sini. The symbol equal is used to show the relationship between two quantities. They have the same value. Same value kat sini bermaksud dia punya nilai dia adalah setara ataupun equivalent. Okay. Let's say 100 bersamaan dengan 2 keping RM50. So, kita boleh kata left hand side equal to right hand side. Okay. Left hand side equal to right hand side. Iaitu amount dia masih sama. Same value lagi kat sini. Okay. Or we call as equivalent. Dia seimbang. Seimbang dia pada segi apa? Nilai. Sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Okay. The mathematical statement that involves inequality is known as equation. Okay. So, tengok mathematical center. Ayat tersebut ataupun pernyataan tersebut involves equality. Okay. Non as equation. For example, x plus 2 equal to 5. Y minus 7 equal to y tolak 7 sama dengan 11. Okay. For example. Okay. Example dia, let's say x plus 2 equal to 5. Maknanya sebelah kiri nilai dia 5. Sebelah kanan nilai dia 5. Y, same value. So, apakah nilai X yang sesuai kat sini? X yang sesuai kat sini adalah 3 lah. Sebab 3 tambah 2 dapat 5. So, dia mesti left hand side equal to right hand side. So, ini linear equation mesti awak pegang. Okay, sebab awak akan jumpa soal benda ni yang melibatkan variable. Okay. Dalam matematik, kita akan sampai ke kuasa 2 sahaja. Kebanyakan sampai kuasa 2. So, ni first step kuasa 1 saja ya. Okay. Okay, yang ini awak boleh baca sendiri lah. Saya rasa payah sikit nak buat Okay, next. Okay, next page 125. Okay, pusat 125. Kita nak tengok satu sedikit satu kat sini. Linear equation, definisi linear equation. Okay. Look of the following equation. Okay, so kat sini seberitahu dah tadi. Okay, seberitahu kuasa dia mesti kuasa 1. Kuasa dia mesti kuasa 1, maka dia linear. Okay.
So kat sini X kuasa 1, Y kuasa 1, P kuasa 1, Q power of 1, X power of 1, Y power of 1, N power of 1, N pun power of 1, H pun power of 1, K pun power of 1. Walaupun dia tulis, kita tahu dia kuasa 1. Okay, this equation are known as linear equations in the power of variable is 1. Baik, tebang kat sini kata. See in the word power of ataupun index, okay, ataupun exponent, right? Variable is 1. Okay, mungkin awak kata power, mungkin awak kata index, mungkin awak kata exponent, whatever lah. Benda yang sama, kuasa juga cuma tahap dia lebih tinggi sikit lah. Okay. Next. Ingat. Condition, okay, apa dia, syarat dia. Kata parity is variable is 1. Okay. Okay. Power of variable is 1. Okay. Power, kuasa dia tu. Okay. Kuasa dia mesti 1. Kalau dia bukan kuasa 1, sir, apa kalau Y ni masih lagi kuasa 1? Kalau kita tengok, let's say sini. Okay. Let's say kat sini, Y power of Y equal to 2 minus 10 equal to 1 Okay, kenapa kita kata masih lagi linear equation? Sebab yang ini kita boleh tulis sebagai 1/2 darab dengan Y. Okay, nampak kat sini? Tolak 10 sama dengan 1. Okay, yang ini kita boleh tulis dia sebagai ni lah. Okay, sebagai ni. Kalau tengok kat sini. So dia masih lagi kuasa 1. Okay, so tengok communication corner. Discuss why K power of 2 plus 1 is non-linear. Yes. Sebab apa dia bukan non-linear? Bukan lagi non-linear lagi. Okay. It's a non-linear equation. Why? Sebab power of a variable is 2. Awak tengok kat sini. K power of 2. So, why? Reason dia adalah power of variable is 2. Ataupun the highest degree is 2. Iaitu darjah yang tertinggi adalah 2. Ya, dari segi istilah je tu. Mungkin awak boleh jawab ni ataupun mungkin awak jawab darjah ketinggian dia, darjah tertinggi dia adalah 2. The highest degree is 2. Ataupun power of variable is 2. So it is not linear, non-linear equation. Okay. Okay, next. Did you know? Okay, ni awak kena tahu tak? Kenapa ini bukannya non-linear expression? Ataupun non-linear. Non-linear. Nak kata equation, no. Ni expression yang ungkapan. Sebab apa? Kalau equation mesti equal to, let's say xy plus y equal to 0. Let's say. Okay, for example. So equal to is the equation. Ini bila sama kosong dia adalah persamaan equation. Kalau dia single, let's say xy 1 over x. Okay, x over y. Okay, ini yang panggil dia expression, ungkapkan. So jangan tertukar. Okay, so jangan tertukar kat sini. Apa itu expression? Apa itu equation? Expression ungkapan, equation persamaan. Dia berbeza. Persamaan mesti ada equal to bla bla bla. Tak semestinya kosong. Mungkin dia sama dengan 8, sama dengan 1, let's say macam sini kan. Sama dengan 1, sama dengan 6. Okay, dia adalah equation. Okay. Kalau macam ni, dia ungkapkan. Kenapa ini adalah non-linear? Sebab dia combine. Okay, dia combine dengan apa? Two variable. Let's say xy. Memang kita tengok kuasa paling tinggi dia 1. Tapi dia non-linear equation. Let's say
1 over x can be as right as x negative 1 lah. Betul tak? Kita dah belajar gitu Okay. So kat sini dia bukannya non-linear expression. Non-linear. Bukan linear. Non-linear. Okay. Linear. Kuasa 1. Dia mesti kuasa 1. Ni kuasa negatif 1. Ni dia combine. Betul tak? Ni combine dengan darat dengan variable lain. Dia mesti single variable. Yang macam kita beritahu lah. Single. Ada nombor depan tidak ada masalah. Single. Macam ke y. Satu variable dengan x. Satu variable. Contohnya 5y sama dengan 6x tambah dengan 8. Tidak ada masalah. But variable ni single. Dia mix dengan apa? Numbers. So, dia apa? Dia multiple dengan number kat sini. Dia ada perkali dia. Contohnya 5y. Okay. Dia ada constant variable So, kat sini 5y. Sini adalah 6x. So, ingat. The first definisi of linear must be degree highest dia mesti 1. Ataupun the power variable is 1. Okay. And tidak boleh combine. Kita tidak boleh combine. Contohnya, variable dia combine dengan menggunakan operasi pendarapan ataupun pembahagian. Tidak boleh. Let's say kat sini lah. Okay. And last kali yang pula awak tahu. Ni basic basic yang pula awak kena tekan kat sini. Okay. This equation are known as linear equation in one variable. Okay, power of x is 1. Ataupun the higher degree is 1. Okay. Plus 5 equal to 8. Okay, so kat sini the first thing mesti tahu dia punya apa? Power dia, kuasa dia tu. Okay, kuasa dia and then dia mesti ada satu variable. And then dia mesti ada equal. Bila ada ketiga-tiga ni, ini dikenali sebagai linear equation. Kalau tak ada equality ni, kesamaan. Let's say x plus 5. Ini dinamakan expression, ungkapan. Okay, ini adalah ungkapan. Tapi equal to, bila ada equal to, let's say equal to 8. For example let's this Okay, so dia dah jadi. Bila ada equal, ini dinamakan equation. Persamaan. So, jangan tertukar. Okay, so yang ada 3 lah benda. One variable. Dah kira variable. Okay, variable ni dia single lah. Okay, single bermaksud dia dah buat operasi penerapan atau pembahagian. Okay, tambah nanti kita akan belajar two variable lah. Tapi masih lagi single. Okay. Yang ni awak boleh baca rasa-rasa. Ni pun boleh baca. Okay. Okay, kita nak cuba sekali. Okay, cuba do the self-reactive 6.1. Okay. Saya tanya nanti awak boleh jawab Okay, cuba buat A, B, C, D dulu sekejap. Nanti saya nak tanya volunteer siapa yang nak cuba jawab. Okay, ada yang boleh cuba jawab? Okay, kalau boleh explain and give a reason. Satu je alasan saya nak. Okay, tak banyak-banyak alasan. Kalau banyak-banyak jadi mengarut. Okay. Okay, volunteer 6.8, 6.1a. Hari ni dah ramai masuk hari ni. Kau lama, kau menyusuk. Jangan ni. Okay, so tolong. Biar ni je yang kita ada. Nak harap ke sekolah buka, kita tak tahu lagi Sebelum ni urus sekolah nak buka selepas Raya Haji. Ni dah habis lah, lama dah Raya Haji So yang ini je ada. Ingat pelajaran sangat penting untuk masa depan awak. Okay, untuk masa depan awak. Okay.
So tolong beritahu ke kawan-kawan, tolong masuk kelas. Tolong masuk kelas. Yang ini yang kita ada sekarang ni. Okay, yang ini sahaja yang kita ada. So please please do something untuk improve yourself lah. Sebab education is very important. Okay. Seperti mana Nabi Nabi Wahyu Iqra. Okay, baca lah. Membaca. Okay, so to explain lebih lanjut, boleh tanyalah. Okay, Ustazah ataupun Ustaz awak tu. So yang paling penting adalah pendidikan sekarang ni sangat penting. Yang ini yang kita ada sekarang. Okay. So please masuk kelas. Okay. Nah, tengok kat sini. Kat sini, okay, explain Okay, so the keyword is explain. Okay, explain. Ingat, explain dalam matematik mesti explain berdasarkan apa yang dia nak. Okay, let's say kat sini. Okay, explain. Explain ni mesti ada reason lah maknanya. Okay, kalau kita nak terangkan seseorang mesti ada reason lah. Okay, whether h of the following equation is a linear equation. Let's say a linear equation is one variable. Syarat dia dua. Yang pertamanya linear equation dalam satu pun boleh ubah. Dia nak satu pun boleh ubah je, dia tak boleh dua. Contohnya C. C memang linear equation tapi two variable. Okay. Syarat dia one linear equation, two one variable. So what is the condition dia? Apa syarat dia? The first, okay, power dia mesti satu. Okay. And then dia ada one variable. Okay. And then dia ada apa? And then dia ada equal to. The symbol. Symbol is very important. Kalau tak ada symbol, dia dah jadi expression. Let's let this m power of 1 plus 5 equal to 1 2. So ada symbol. Right. So power of 1. So the answer is yes. Yes. Walaupun jawab yes, kena explain lah. Why? So awak boleh katalah dia ada one variable. Okay, one variable. Okay, iaitu M. Okay, dia ada satu variable. And then dia ada apa? Power of M equal to, okay, is 1. So, and then the third is this equation. Okay, this equation has apa? Has symbol. Right. Okay, has symbol. Okay, symbol apa? Equality. Kalau equality ke tak sama? Kesamaan. Equality. AQA. Equality. So ada 3 benda. Kalau yes, mesti jawab 3. Okay. And then B. B pun macam tu. B tu ni tak ada jawab terus. Awak kena expand dulu. Let's say 3P. Okay, expand right. Expand. Okay, dah right. Bracket is mean the multiple, right. Okay, so 3 power of, okay, 3 times minus 2. You can get minus 6 equal to minus 7. So, sama juga. Okay, one variable. Okay, one variable P. Power of P is what? Okay, the equation has symbol equality. Tu je. Okay, but, okay, kalau kita tengok sebenarnya untuk C ni, sebenarnya dia adalah linear equation. Tapi linear equation yang melibatkan two variable. So, jawapannya no kat sini. Ini yes. Ini yes. Okay. So C ni actually is the linear equation in two variable. Sebenarnya. Okay, sebenarnya. Okay, so tapi untuk soalan ni tidak menjawab soalan sebab dia nak one variable. So no. Because apa?
two variable. Okay, two variable X and Y. Okay, tu je cara dia. Sebab tidak menjawab soalan ni, tidak soalan ni. Okay, yang ni tidak ada masalah ni dapat tabel. Memang ada one variable, tapi kat sini power of highest degree is 2 ataupun power of K equal to 2. Okay, ataupun power of variable K is 2. Whatever lah, janji sepahang je lah kat situ. Okay, so yang ni tidak boleh sebab kuasa dia paling tinggi adalah 2. So kat sini 2 ni ada nama sebenarnya. Actually, kuasa 2 ni kita namakan quadratic equation. Okay, it is a quadratic equation. Kalau nak advance sikit lagi lah nak jawab. Iaitu dia adalah persamaan kuadratik. Okay, persamaan kuadratik kuasa 2 Kuasa 3 adalah kubik. Okay, 1 per X ni nama dia adalah reciprocal. Okay, 1 per X. Okay. Ada soalan? Ada. Betul hari ni main game semalam tak tidur ke? Okay, and next. Yang ini yang biasa ni masuk kan. Yang ini adalah pro-knowledge iaitu pengetahuan asas yang perlu awak kena, pure knowledge. Pure knowledge whatever lah nak sebut apa. Ataupun pengetahuan asas yang perlu awak kena ada. Okay. Sekarang ni ini basically, and then kita pergi kepada apa? Kita akan pergi kepada operasi aritmetik. Okay. Operasi dia lah, tambah tolak darab bahagi dan sebagainya. Okay, and then dah sekali solving problem. Okay, how do you form linear equation based on a given situation and vice. Okay, and then this about the form linear. Okay, membentuk persamaan equation. Okay, berdasarkan apa yang diberi dan sebaliknya Kalau nak buka dalam bahasa Melayu lah. Okay, siapa yang baru masuk tulis nama Baru apa orang ni tak ramai gitu nama ni. Okay, for example, ini yang panggil nanti. Okay, bila awak masuk form 5 ataupun awak akan berhadapan dengan matematik, awak akan jumpa Hawkes equation. Okay, iaitu soalan higher order thinking scale iaitu orang panggil kebak tu. Kebak bermaksud kemahiran berfikir arah tinggi. Kalau bahasa Inggeris adalah highest order thinking scale. Okay, let's say ginilah, soalan diberi dalam bentuk situasi. Okay, diberi dalam bentuk situasi. Okay, diberi dalam bentuk situasi like this lah. Kalau ada contoh matematik tambahan kalau awak tengok matematik tambahan sekejap je, MIP ini tu. Okay, saya nak tunjuk kat sini. Okay, ni soalan matematik tambahan lah yang saya nak khabar. Ini soalan ni macam ni. Dia bagi hal ni. Upah bagi seorang jurujual RM 36 per hari dan 7 hari sejam dibayar pada hari. Okay. Ni soalan macam matematik ni. Tapi kehendak soalan tulis umpahan dalam tata tanda fungsi. Okay, ni for example lah. Ni for example. Iaitu kita kena membentuk persamaan. Tapi ni dalam fungsi awak belajar lagi what is the function. Okay. So linear. Begitu juga dengan soalan ni. Soalan ni awak kena membentuk persamaan apa yang diberi. Let's say kat sini. Subtract. Subtract is the operasi. Right. Maknanya tolak lapar. For a number is remains. Bakinya adalah 2. Kalau kita baca, kalau kita nak bentukkan persamaan kat sini, kita mesti ada variable. Like, okay, katakan saya nak guna variable y. Y minus 8 equal to 2. So, inilah adalah dia punya apa?
itu adalah apa? Form linear equation. Okay, iaitu kita membentuk persamaan linear. So, variable kat sini tidak ada masalah. Awak nak ambil sebarang variable. Pastikan kat sini variable dia mematuhi linear. Let's say 1 power of. Okay, let's say variable dia 1. Okay, dia punya the power is 1. Okay, and then dia mesti ada apa? Equation. Simbol. Simbol equality Begitu juga kat sini. Okay, Pak Cim bought 5 pen which cost Y cent each and one exercise book Okay, an exercise book which cost 3. The total amount she pay has 7 RM. So apa yang berlaku kat sini? Mesti ada satu pembuli ubah. Tapi pembuli ubah kat sini kita tak boleh pilih. Sebab dia wajib guna apa yang dia beri. Y cent. Okay. Y cent ni apa? Mesti guna Y. Ni given, mesti wajib guna apa yang dia beri. Yang ini variable tidak diberi. So boleh jawab Y. Let's say Y tolak 8 sama dengan 2. Ataupun kat sini X tolak 8 sama dengan 2. Kat sini variable dia awak pilih-pilih. Okay. Kat sini fit variable. Iaitu awak kena guna apa yang diberi. So kat sini Y sign ni adalah memerihalkan kepada pensel. Alright. So pensel ni ada berapa? Ada 5 batang. Okay. Pensel apa? Pen ni. Okay, ada 5 batang. So ada 5 batang pen berharga Y sign. Okay. Y sign lah. Y ringgit lah. Ada lagi sen whatever lah. Okay. Yang mana sebutir je buku. Tak banyak, sebutir je buku. And exercise book, okay, costnya adalah 3 RM. Okay, RM3. Okay, RM3. So RM3 ni kena convert kepada sen. Bijak buat soalannya. Kena convert kepada sen. Sebab apa? Unit dia mesti sama. Mesti sama, betul tak? Yang beritahu tadi yang kita belajar tadi iaitu RM2 RM100 bersamaan dengan 2/50 ringgit. So same value. So when the same value mesti same unit. Let's say sini RM. Sini adalah RM. So mesti RM1. Same unit. Okay, same unit dia. Unit yang sama, unit dia ringgit Malaysia. So, according this example, unit dia adalah sen. Sama ada awak nak tulis dalam sen belaka, like this lah. 300 kan. Kalau nak tukar kepada ringgit, ringgit macam mana? Yang ini jadi apa? Jadi 0.05Y. Sama tambah dengan RM3 sama dengan RM7. Okay. Yang ini adalah sen. Yang ini adalah RM. Okay. So, kalau nak jawab sen, macam je soalan ni lah. Kalau nak jawab RM, 0.05Y plus 3 equal to 7. So, untuk jawapan ni, dua peraturan pemakaian boleh terima. Mungkin dalam sen ataupun dalam RM. Okay. So, terpulanglah mana-mana. Okay, terpulang mana-mana. Okay, next. Okay, next. Yang seterusnya adalah write a statement. Balik. Tadi bagi statement, kita tulis equation, right? Sekarang ni dia bagi equation, kita tulis statement dia. Tu dia kata vice versus. Okay, di sebalik-baliknya. Gimana nak ayat bahasa Melayu? Okay, di sebalik-baliknya Okay. So kat sini write a statement observation for each of the following. Cuma you bagi guide lah. S is the number. So kat sini memberikan number. Betul tak? Okay. Mungkin awak kata
find ni, sorry, twist a number add. Okay, add ni tambah kan. Okay, result dia. Okay, result dia 19. Boleh juga. Ataupun apa? Tu apa? Twice, dua kali lah. Dua kali. Betul tak? Ataupun kalau bahasa Melayu nak katakan ya, dua kali ya. Dua kali suatu nombor ditambah. Dua kali satu nombor. Ataupun dua kali two multiple kan. Two multiple. Two double of number. Whatever lah, janji dia faham kat sini. Okay, dia faham kat sini. Okay, Rajesh was the 8 years. Okay, so begini berkenaan dengan age. Okay. Okay, yes or 2 years old. Okay, maknanya Rajesh ni berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Okay, 2 tahun yang lepas. Sebab apa? Sebab Y ni, kalau kita tengok Y sama, kalau tengok Y tolak 2 sama dengan 8. Ni ada arah Rajesh. Tak? Tolak 2 sama dengan 8. 8 dengan 2 ini adalah berkenaan dengan umur. Okey. Dengan umur dia, betul tak? Okey. Kalau tolak dengan 2, apa maksud tolak dengan 2? Tolak dengan 2 bermaksud 2 tahun lepas. Umur dia 8 tahun. Macam ke umur awak sekarang ni? Umur awak berapa ni? 13 lah. Tolak 2. So ini adalah awak, katakan awak huruf A. A tolak 2 sama dengan 13. Maknanya umur awak 2 tahun lepas, okey, adalah 13 tahun. Kalau nak guna umur awak dah. Okey, 2 tahun lepas adalah umur awak adalah 13 tahun. Umur awak sekarang berapa? Jadi 15. Gitu. 2 tahun lepas umur awak 13 tahun. Umur awak sekarang berapa? 15. Okey, ini operasi nanti kita akan lihat nanti. Okey, bagus soalan ni, sedikit penekanan. Okey, so latihan diri 6.1B ni tolong buat nanti ni homework. Okey, so bagi awak untuk homework lah. Letih gak saya cakap seorang ni. Okey, PBD pun ramai lagi dah hantar sudah tutup dah Sudah nilai ada sikit-sikit. Nanti saya akan beritahu. Okey, siapa yang dah hantar saja sebagi 3. Siapa yang jawab betul sebagi 4. Itu je. Okey. Ada yang nak bagi band, ada yang nak minta band 5 band nak. Sabar dulu kan. Boleh nanti saya up balik saya PM personal siapa yang nak tu. Okey. Okey, so ni homework homework. Okey, tulis dalam buku. Tolong rajin. Okey, jangan malam-malam. Nak periksa dah. Okey, nak periksa. Periksa awak pun sudah tahu bila lagi. Okey, bila awak nak periksa lagi. Okey. Okay, next. Yang ini method dia lah. Banyak method dia sebenarnya. Ada tiga method. Okay. Awak jangan tak percaya dalam matematik ada satu kaedah, nama dia kaedah cuba jaya. Okay, ada satu kaedah dia cuba jaya. Okey, matematik kaedah dia adalah cuba jaya. Kaedah lama-lama. Bagaimana nak dapat? Ya cuba jaya. Tu adanya eksperimen kan. Okey. Okey, next. Kita proceed sikit lagi. How do you solve linear equation in one variable? Nak baca apa payah dekat-dekat Okey, how do you solve linear equation in one variable? Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan? Okey, menyelesaikan ni yang saya kata ni.
iaitu menggunakan antara tips dia adalah BODMAS. BODMAS is bukannya satu kaedah, ini adalah satu tips untuk awak nak jawab. Ini bukan satu kaedah, dia adalah satu tips untuk awak menjawab. Kaedah dia banyak kaedah. Kita kalau dalam matematik, kita ada 7 kaedah matematik untuk awak nak jawab sesuatu benda. Okay, 7 kaedah asas matematik kalau awak tengok. Okay, dalam matematik kita ada 7 asas matematik yang biasa kita guna. Okay. Okay, dia banyak kaedah sebenarnya. Okay, so dalam matematik dia ada 7 asas matematik. Okay. Kadang-kadang kaedah tu boleh digunakan menggunakan apa? Menggunakan formula. Itu masih lagi kaedah, tapi formula yang diterima pakar lah. Yang boleh diterima pakar. Sekejap saya nak cari mana kaedah dia. Okey, kita ada banyak kaedah penggantian, kita ada kaedah pemeriuan. Ni bahasa dululah. Cuba jaya, kaedah perfaktoran, kaedah guna formula. Okey. So hari ni kita akan tengok ada lagi 2 kaedah asas yang dikenali sebagai, yang ini kaedah cuba jaya trade and improvement method. Ni kaedah ni sebenarnya kaedah daripada eksperimen. Orang dulu-dulu nak menghasilkan sesuatu benda tu, okey, dia nak menghasilkan sesuatu benda tu, dia uji jaya daripada kehidupan dia. Okey, kehidupan dia. Okey, let's say gini lah, dulu orang nak cari ikan pakai macam ke ni, tombok tu lah. Asah mata depan dulu, zaman-zaman dulu. Okey, sekarang ni tak guna dah gitu. Sekarang ni guna pukak, guna jala, guna jorang, guna apa? Mata kain dan sebagainya. Sebab teknologi. Semakin perkembangan teknologi, semakin banyak instrumen ataupun peralatan yang akan timbul. Itu daripada apa? Cuba jaya daripada sebelum-sebelum ni. Okey. So begitu dengan soalan macam ni. Okey. So kat atas tu awak baca lah. Okay, the solution of linear equation is the numerical value of satisfied the equation. The linear equation, one variable, can be solved by the 3 method. So, syllabus kita 3 method je. Okay, 3 method. Method yang pertama dikenali sebagai cuba jaya kalau bahasa Melayu. Trial and improvement method. Okay, ada cuba jaya. Ini adalah the legend method lah kalau awak tengok kat sini. Okay. So, the second method is application of equality concept. Iaitu konsep sama dengan lah. And then last kali Bactrica method ni. Okay, kalau saya tengok tak silap, kaedah pematah balik ni pernah ada dalam syllabus UPSR dulu. Okay, serupa lah tajuk berapa yang kat sini. Okay, so did you know solution of linear equation is also known as the root of the known as the root of the equation. Okay, dia merupakan punca bagi persamaan tersebut. Okay, let's say kat sini lah. Okay, cuba jaya ni banyak Let's say 2x tambah 1 sama dengan 7. So, cubakan nilai x ni, buat masuk mana nilai. Let's say start daripada integer number, right? 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Maybe negative number iaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on. Maybe can be replaced value of x with the decimal number. Right, 1.1, 2.2, 3.3 and so on. Okay, ini maknanya kaedah cuba jaya, try and improvement method. Okay, so ini kaedah. Tapi kaedah dia mesti apa? Mesti last kali left hand side equal to right hand side. Like this lah. When the value of x replacement by the 1, okay, katakan nilai x ni
digantikan dengan 1, you can get 3. Okay, the answer is 7. Okay, and replace another value, 2, you can get 5. Okay, sebenarnya adalah 7. So, and then the third value of 3 So, replacement of nilai X dengan 3. You can get 7. So, kat sini, left hand side equal to right hand side. So, dia kat sini equivalent value iaitu same value kat sini. Nilai sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Maka nilai X adalah 3. Kalau awak nak guna buat math, ni tips Awak nak guna buat math, operasi apa sini? Tambah. Kalau pindah jadi apa? Tolak. Ni. Kita guna ni. Tambah, pindah jadi tolak. Let's say 2x plus 1 equal to 7. Ni tambah. Bila dia pindah, dia akan jadi apa? Tolak. Okay. So, 2x sama dengan RM7 tolak RM1. Dapat 6 lah. Okay, darab. Ni darab. Bahagi dengan darab. Okay, kalau darab, pindah jadi bahagi. Kalau bahagi, ni pindah transfer. Okay, ni tips Let's say, ni darab pindah jadi bahagi. So, 6/2, you can get 3. Ni sama lah. Biasanya sepakat ni lah. Okay, kalau tidak ada syarat, pakai yang ni. Kalau ada syarat, ikut syarat dia. Kalau soalan tu. Okay, next. Yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Proceed lagi. Okay. Soalan ni setakat ni tak pernah lagi nampak dalam peperiksaan. Tapi awak just kena tahulah. Iaitu application of equality concept. Iaitu konsep kita kesamaan misi sama. Okay, seperti macam ni lah. Okay, let 2x plus 1. Okay, so awak kena dacing kat sini. Ataupun alat penimbang. Okay, so 2x. Okay. X kat sini you guna apa ni? X kat sini you guna ni, bola bulat ni warna pink. Okay, equal to 7 pink kat sini. Okay. Sorry. 2x. 2x ni you guna X ni you guna apa? You guna box. Okay. 1 ni you guna warna pink. Okay. Yang 7 ni adalah warna pink. Okay. So apa yang berlaku? Dia buang. Tengok dia buang. Okay. Yang ini dia buang yang ini buang Tu dapat apa? Dia dapat 6. Okay. Dia dapat 6 kat sini. So 2 dia dapat 6. Kalau 6 dia bahagi sama rata. Nampak tak? Itu kata equality kat sini Okay, bila bahagi sama rata, setiap bokah X ni, dia punya julat dia adalah 3. Okay, so setakat ni yang ni dah pernah lagi lah tubik dalam peperiksaan. Tapi tak mustahil kalau tubik. Maybe bagi gambar aja, awak kena decide kat sini. Okay, so kat sini backtrick method ni yang saya kata buat math tu. Okay, buat math. Ingat buat math lah senang. Rupa dadatur. Let's say plus minus. Ni divide multiple. Dia punya grouping je. Let's say kat sini lah. Okay, nampak? Faham tak dia kata ni? Dia kata X ni darab dengan 2 lah. Tambah dengan 1 akan dapat 7. Okay. Kalau patah balik kan tukarlah. Kalau bahagi darab ni jadi apa? Bahagi. Kalau tambah ni jadi tolak. Nampak? Okay. So, 7 tolak 1 bahagi dengan 2. Sama ke? Sama. Payah nak nampak begini lah. Dia gini. Gini senang. Dia kata terbalikkan. Kalau sini tambah, dia terbalikkan tambah ni. Dia jadi apa? Dia jadi tolak.
Okay, sepakat warna merah. Tolak. So kat sini 2x tambah 1 tolak 1 sama dengan 7 tolak 1. Dia mesti kalau tolak sebelah kiri, mesti tolak sebelah kanan. So tinggal 2x sama dengan 6. Okey, kalau sebelah kiri bahagi dengan apa? 2x ke? 2x. 6. Okey, so kalau 2x ni, kalau sini bahagi dengan 2. Ni darab ni. Darab 2. Sekarang ni bahagi dengan 2. Sebelah kanan pun bahagi dengan 2. Okey, so x sama dengan 6 bahagi 2 dapat 3. Ni yang panggil hukum terbalik. Balik. Kalau tambah dia jadi tolak. Kalau darab dia jadi bahagi. Kalau bahagi dia jadi darab. Kalau tolak dia jadi tambah. Sebaliknya. Okay, dia punya grouping dia gini lah. Bahagi jadi darab. Darab jadi bahagi. Apabila dia transfer. Ataupun dia backtrack method kat sini. Okay, dia back kat sini. Kalau negatif akan jadi positif. Kalau positif akan jadi negatif. Okay, so dia sini pakai C lah kat sini. C ni sepakat buat math. Okay. Let's say kat sini lah C. Kalau kat sini C lagi senang. Okay. Ingat sebelum nak jawab, grupkan dia dulu. Okay. Grupkan dia dulu. BODMAS. Okay. So purity dia kat sini. Purity dia bermaksud kalau awak temu darab dengan bahagi, tambah dengan tolak wang atas dulu. Contohnya bahagi dengan darab, tambah dengan tolak. Kalau awak jumpa tambah, tapi dalam operasi itu ada apa? Ada darab. Buat awak atas dulu. Contohnya macam ni. Okay, tengok A. Okay. Sama dengan 7 . Kita tengok operasi dulu. Operasi kat sini kalau kita tengok tambah. Ni tambah. Pecahan ni maknanya bahagi. So mana dulu kita buat? Bahagi dulu lah. Sebab tambah dia duduk bawah. So kita buat bahagi dulu. So kita berlawanan arah lah. Maknanya kalau bahagi, pindah jadi apa? Darab. So 2x tambah 17 sama dengan 35. Kalau tambah, pindah dia jadi apa? Tolak. Hukum terbalik . Okay. So dapat apa sini? Dapat 22. Berat? 35 tolak 17. Alright. Dia fikir dah ni. Tolak 18. Sorry. 17 pula. Bukan 17, 13. Buat apa-apa kat tali. Okay, 13 sini. So dapat 22. Okay, kalau darab, kebalikannya jadi apa? Jadi bahagi. So 22 bahagi dengan 2. So dapat apa? Dapat 11. 22 bahagi dengan 2 dapat 11. Itu cara dia. Okay, cara dia gitu. Yang ni pun sama. Expand dulu. Okay, tolak. Terbalikan dia jadi tambah. Okay, darab. Terbalikan dia dulu jadi bahagi. Okay, let's say saya nak buatlah soalan ni. Soalan ni saya buat soalan nombor 1 A dengan 1F. Yang lain ni homework. Okay, yang ni homework. Yang ini homework. Ingat tolong buat homework. Ingat duduk kat rumah tu tolong baca Quran. Okay, sebab nawal Quran pun dah ramai orang masuk dunia. Baca Quran bagi-bagi. Tolonglah masuk masuk bersertakan dengan Quran. Okay, so 6.1C. Okay, cuba buat dulu 1A dengan 1F. Faham tak seorang cakap aktif lah. Faham. Okay, bagus. Okay, cuba buat A. Yang faham tu cuba kongsi buat A. Macam mana buat A tu? Yang faham tu cuba buat F. Jangan faham saja, takut-takut dah periksa lagi tak jawab. Kita dua je, belajar untuk periksa ke ataupun belajar untuk ilmu. Dia beza. Kalau belajar untuk periksa je lah awak dapat. 7. Okey, 7. Bagaimana dapat 7? Tolak X dengan 10.
Tolak Ha, 3/10. salah. Eh, Ya. Okey. Tapi tahniahlah kerana cuba menjawab. Okey, jawapannya 13. Saya kata dah tolak kalau benda jadi tambah. Hukum terbalik, hukum terbalik. Back test. Okey, nanti sebab. Okey, cuba buat dulu A dengan F. Okey, A dengan F. Sambil-sambil ni dah. Buat tu Pakai tekak hari ni Okay, and then masuk ni. Kalau awak kata belajar dalam online ni payah, memang payah. Okay, saya akui. Saya sendiri pun, yelah, payah nak terang kepada awak. Saya pun tak tahu awak buat ke tak. Sebab kita di awal-awalnya. Tapi yang saya tengok kalau main game tak perlu ajar pun. Perlu tahu sendiri. Naik level dan sebagainya. Ya, seronok tu tak. Tapi seronok tu adalah seronok yang tidak molek bagi saya. Sebab seronok yang paling baik adalah apa? Baca Quran, okay, buat latihan, sekolah, belajar. Kalau semua nak jadi gamer, siapa nak belajar? Tu, semua nak jadi gamer. So, siapa yang nak belajar? Macam ke zaman saya dulu semua nak ambil, zaman saya dulu semua nak ambil IT. Okay, nak jadi pakar IT, nak pakai apa. Sekarang ni dah tepu dah. Okay, dah tepu dah. Ramai kawan-kawan saya pun ada masalah daripada ni. Okay. Bukan saya nak marah ke apa. Itu adalah hakikat sebenar. Okay. So, apa-apa hal belajar itu adalah satu keperluan. Okay. Bukannya kehendak, keperluan. Macam ke awak besar lah. Okay, keperluannya mesti ada apa? Ada rumah, ada makanan, ada kereta, ada motor, betul tak? Ada tempat tinggal. Okay, itu adalah keperluan lah. Panggil. Bukan kehendak. Okay, kalau kehendak contohnya apa? Beli kereta, putih-putih, tu jadikan kehendak lah. Pergi matching, main bola. Okay, so sekarang ni awak kena beza antara kehendak dengan keperluan untuk diri awak. Okay, sebab saya sangat tertarik kepada yang akak berat daripada Filipina. Bayangkan ia training kat Malaysia rupanya. Okay, bukan dia training kat Malaysia, ia mari kat Malaysia, lepas tu kena COVID Bila kena COVID, tak boleh balik ke negara dia. Okay, dia ambil vaksin kat Malaysia, dia apa, tapi boleh menghasilkan pinggat emas. Okay, maknanya kesungguhan dia ada. Okay, kesungguhan dia ada. Sebab saya tengoklah atlet-atlet Malaysia ni, tak tahulah, tak ada kesungguhan daripada segi itulah. Okay, mungkin dia berada dalam keadaan zon selesa. Macam awak lah. Awak belajar mungkin berada dalam zon selesa. Mungkin masa ni tengah baring, tengah tidur, buka Google Map, mata terlelap. Okay, awak belajar dalam zon selesa. Okay, tak mustahil tak mustahil satu hari nanti masalah lah kepada kita. Okay, so buat sesuatu benda tu kerana diri sendiri dan kerana Allah SWT. Okay, buat kerana Allah dapat pahala. Okay, next. Okay, let's say 28 bulan baru nak tulis. Hak lain tu teori belajar kan. Soalan mana dia? Sekejap ya, buka soalan sekejap. Pakai dua skrin. Soalan. Okay, kita baru bab 6 Kita ada 13 bab kita ada 13 chapter. Woi, baru separuh jalan ni. Baru separuh jalan. Tu saya kata payah nak mengajar dalam apa?
dalam lamanya ni. Tambahan lagi. Tak boleh nak pergi kerja ni. Okay, so self-practice 6.1C. Okay, tengok soalan. Soalan dia kalau tengok X tolak X buat gini lah. Jangan buat pakah tajam. Nanti sebaca darab lagi. Buat nak buat pakar pun buat lembut lah. Buat gini, buat lembut je Tolak dengan 10 sama dengan 3. Saya kata dah, dia terbalik. Terbalik tu macam mana? Kalau sebelah kiri ada apa ni? Ada tolak. Tolak apa? Tolak 10. So dia akan jadi tambah 10. Belah kanan pun akan jadi tambah 10. Ni awak panggil kaedah apa? Kaedah ni yang biasanya orang guna, iaitu kaedah patah balik iaitu kaedah apa bahasa Inggeris ni? Okey, iaitu backtracking method. Kalau tolak dia jadi tambah. Okey. So apa yang berlaku kat sini? Kat sini dia jadi apa? Dia jadi X sama dengan kosong sama dengan 13. Bukannya 7 Okey, ni kaedah backtracking method. Okey, kalau ada kaedah, awak boleh buat kaedah apa? Okey, katakan saya pakai pen warna purple. Okey. Satu lagi kaedah adalah buat math. Bukan kaedah, dia adalah tips. Okey, ramai orang kata kaedah, sebenarnya bukan. Okey, let's say X tolak 10 sama dengan 3. Okey, so kita tengok operasi. Tolak subtract. Okey, so dia punya group dia addition. Tambah. Ni punya group dia. So, negatif 10, apabila pindah ke sebelah kanan, negatif pindah jadi apa? Positif. Itu je. So, 3 tambah 10 dapat apa? Dapat 13. Yang ni yang biasanya saya guna ni, yang sebelah kiri, sebelah kanan ni. Tolak 10. Bila pindah jadi apa? Tambah 10. Naik atas. Kadang-kadang dia tambah. Bila pindah jadi apa? Tolak. Ni punya grouping dia. Okay, priority dia ni lah, daripada atas ke bawah. Okay, ini untuk soalan 1A. Ini untuk soalan 1A. Kita beralih kepada 1F. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh Boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Katakan soalan yang seterusnya adalah 1F. Okay, 1F. Okay, 1. Okay, 1F. So, apa soalan yang diberi? 1F adalah 2/3X. Tolak 4. Okay, sama dengan X tambah 1. Okay. So, nak hilang hak mana dulu? Tidak ada masalah nak hilang hak mana dulu. Okay. Katakan awak nak hilangkan dulu negatif 4. Okay, negatif 4. Okay, negatif 4. So, apa yang berlaku kat sini negatif 4? Okay, awak nak hilangkan dulu negatif 4. Okay, iaitu kalau sebelah kiri awak tolak negatif nak jadikan dia kosong ni apa? Tambah 4 lah jadi kosong Kalau belah kanan tambah, belah kiri tambah, belah kanan pun tambah. Okay. So, awak akan dapat apa kat sini? Awak akan dapat 2/3X sama dengan X tambah dengan okay. Yang seterusnya, nak hilangkan apa? Nak hilangkan X kat sebelah kanan ni. Nak hilangkan X kat sebelah kanan tu. So, nak hilangkan X, bagaimana nak hilangkan X? Okay, nak hilangkan X adalah kena tolak lah Nak hilangkan X kena tolak lah.
Iaitu kena tolak X kedua-dua belah. Kalau sebelah kanan tolak X, sebelah kiri pun kena tolak X. Ni kalau kiranya method dia. Saya tunjuk method dia. Okay, tolak. So kat sini macam biasalah. Bila awak tolak, awak tolak, awak akan dapat apa kat sini? Okay, 2X tolak dengan 3X. Betul tak? Kalau nak tolak ni mesti samakan pembawah dia. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan 3. Betul tak? Sebab kat sini adalah 1 sebenarnya. Macam gini lah. 2/3 tolak dengan 1. Okay, so darab 3 kan. So akan dapat apa? 2/3 tolak 3/3. So bila tulis sekali 2 tolak 3 bahagi dengan 3. Okay. Okay, so dapatlah macam ni. So kat sini dapat apa? Dapat 5. Okay, 2X tolak 3X dapat negatif X per dengan 3. Okay. Nanti saya tunjuk cara yang mudah lagi. Okay, mudah lagi. Okay, so X ni. Bagaimana nak hilangkan negatif 3 ni? Iaitu X negatif 3 dengan 5 ni bermaksud apa? Bermaksud darab. Darab dengan apa? Darab dengan negatif 3 lah. Negatif bertemu dengan negatif, positif. 3 bahagi 3, 1. Betul tak? So kat sini darab negatif 3. Okay, dan last sekali awak akan dapat apa? Awak akan dapat X sama dengan negatif 15. Ini cara sebenarnya. Okay, ini cara sebenarnya. Panjang cara sebenarnya. Okay, saya nak ajar cara yang paling rekas. Okay, pakai buat math lah. Buat math ni kena tunjuk banyak kali scan. Okay. Okay, kat sini pakai box math. Box math ni, dia punya kelompok dia gini. Ni kelompok dia. Okay. Tambah, tolak. Kelompok dia. Kelompok yang kedua, apa? Bahagi, darab. Okay, contohnya kat sini. Okay, negatif 4 pindah akan dapat apa? Pindah yang X, yang Y. X pindah ke sebelah kiri, tolak X. 1 negatif 4 pindah ke sebelah kanan, dapat apa? Dapat positif 4. Nampak tak? Yang sepindah kat sini, yang pertamanya yang warna merah ni. Negatif 4 pindah jadi positif 4. Okay. Yang keduanya yang sepindah adalah yang warna hijau. X pindah ke sebelah kiri akan dapat negatif X. X tu positif benarnya. Bila pindah jadi negatif. Okay, tu cara dia. Hak paling simple. Dan buat gini dalam periksa tidak ada masalah. Boleh je. Kalau soalan tu tidak ada syarat. Macam soalan ni lah. Tak ada syarat nak guna kaedah apa-apa. So kita guna kaedah tips lah. Tips kat sini. Ini bukannya kaedah matematik. Ini adalah tips saja. Okay, dummy math tapi boleh diterima dalam peperiksaan. So awak selesaikan kat sini. Awak akan dapat apa? 2X tolak 3X. Samakan pembawah dia 3 So kat sini awak dapat 5. Okay, so kat sini awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat negatif X per dengan 3. Okay. Cikgu. Ya. Kalau contoh positif yang pergi bawa orang tepi tu jadi negatif ke tak positif? Dalam operasi mana? Saya dah jelas suara awak. Ya. Mana tu? Okey, bagi soalan ke saya. Itu positif. Contoh. 2 per 4 X lepas tu positif 4 2
Ha? 2. Lepas tu positif Pak X. positif Lepas tu? Pak X. Lepas tu sama dengan 1. Satu. Gani nak 2 positif tu jadi negatif ke gani? Okey. Ni soalan Sekejap Okey. Yang macam gini je. 2 ni pindah ke sebelah kiri. Kanan. Dapat apa? Dapat positif ke dapat negatif? Dah ni positif ke negatif? 2 ni. Positif. Pindah jadi apa? Negatif. Ya gitu je. Positif pindah je ni. Positif pindah jadi negatif. Negatif pindah jadi positif. Ni kurungan dia. Nampak tak? So maka X kat sini bersamaan 1 tolak 2. Negatif 1. Ni darab. Darab pindah jadi apa? Bahagi. Itu je. Boleh? Boleh. Okey. Tak apa, faham satu-satu. Okey, faham satu-satu. Lepas ni buat latihan. Sama ada nak buat kaedah sesa, bagi saya buat kaedah sesa ni bukan serata salah. Daripada segi kaedah betul tapi lambat. Sebab matematik ni biasanya orang yang pandai ataupun yang nak skor dalam matematik ni biasanya dia akan apa? Keluar daripada dewan perpesaan dia kata apa? Cikgu dah ada masa nak jawab. Okey, sebab apa dia tak mahir sebenarnya? Dia tak pandai nak gunakan kemahiran apa yang perlu. Contohnya kat sini. Okey, kalau awak tengok kat sini bahagi. Okey, bahagi. Yang ini bahagi sebenarnya. Tapi kita ambil negatif ni, dia bahagi. Bahagi apabila kita pindahkan dia akan jadi apa? Apabila kita pindahkan dia akan jadi darab. Ni bahagi pindah akan jadi darab. 5 darab negatif 3. So nilai X adalah negatif 15. Begitu cara. Okey. Okey, 5 darab negatif 3. So awak dapat negatif 15. Okay, kalau guna board math ni, senang je lah. Tak perlu panjang-panjang. Lama-lama awak boleh congok je sebenarnya. Okay, lama-lama awak boleh congok je. Okay. So, saya ambil lagi satu soalan kat sini. Sebab ada lagi yang tak faham. Kita cuba satu soalan sebelum okay, katakan soalan. Ni bersyarat soalan ni bersyarat. Okay, ni soalan ni dia guna method ni. 3 method ni. Tapi method ni setakat ni tak pernah lagi keluar ni. Okay, kita cari soalan yang tidak ada method. Okay, sekejap rasanya ada di belakang-belakang ni. Okay, last kali kita akan belajar gini lah. Elimination method. Okay, iaitu kaedah penghapusan. Nanti kita akan belajar simultaneous substitute method. Kaedah penggantian, sama je. Okay. Tajuk ni sebenarnya dia agak panjang Dia agak panjang. Mananya soalan simple. Oh, tak ada Tak ada, saya ambil soalan tadi lah. Cuma soalan tu kita dah ikutlah soalan dia Soalan ni siapa nak ambil AdMath nanti, tolong belajar tajuk ni antaranya. Okay, tajuk siapa nak ambil matematik tambah. Okay, katakan yang ni tidak ada syarat soalan ni. Saya ambil soalan ni. Okay, 14 tolak 3X sama dengan 8. Okay. Saya ambil soalan je. Okay, contoh kat sini. Example. 14 tolak 3X sama dengan 8. Okey, untuk soalan macam ni, okey, ingat awak kena ingat, awak perlu ingat. Untuk soalan macam ni, apa yang kita nak cari ni, kita tak boleh negatif. Tapi kalau nak negatif pun tak apa. Okey, katakan awak nak, okey, dia ada 2 cara sebenarnya. Tengok buat math. BOD MAS. Okey. Tambah dengan tolak. Tolak apa gini? Okey, tambah dengan tolak.
Okey, dah bahagi dengan darab. Okey, you punya grouping dia. Okey, 14. 14 ni sebenarnya macam je soalan Damian ni. 14 ni sebenarnya tambah. Tapi orang duk tulis je tambah kat depan. Orang je duk tulis tambah kat depan. So, 14 pindah ke sebelah kiri. Tambah, pindah jadi tolak. Sebab tambah tolak. Tolak tambah gitu je. 8 tolak 14. Okey. Okey, so dapat negatif 9. Yang ni awak tekan je kalkulator. Okey, ni darab. Negatif 3. Darab. Darab. Pindah jadi apa? Bahagi. Okey. So, kat sini adalah X sama dengan apa? X sama dengan 2. Tu je caranya. Sebab awak tekan kalkulator. Yang ni awak tekan je kalkulator. Sebenarnya ukur kalis ni Betul tak? Kalau awak tengok kat sini, ukur dia negatif bahagi dengan negatif. Awak dapat positif lah. Okey. So, sama dengan 2 kat sini. Okey. So, saya rasa sampai di situ sajalah dulu pada hari ini. Okey, insyaAllah. Next meeting kita akan pergi ke penyelesaian soalan. Okey, kat sini. How do you solve problem? Okey, penyelesaian masalah ni kena tengok juga. Okey, sebab method dia sangat baik. Okey, so saya rasa berhenti sampai kat sini saja dulu pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di hari yang lain. Okey, ada soalan? Tidak ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ego. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.